qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man biyadi maqalidul khairi kulluh wa ilayhi turja'ul amru kulluh. Iftah 'alaina fathan qaribah. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim. Iftah 'alaina fathan qaribah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Mana ya Ustaz Azul? Ustaz, Tak tahu. walaisal muradu bikaunihi itu. Muka surat apa? Muka surat 12. Buku saya lah. 12. Walaisal muradu biqauni muka surat 6. Tu. Ustaz Azul muka surat 6. Surat Ada 6. berapa yang tidak Buku saya Walaisa 12. walaisa. Okey, walaisa muradu bikaunihi. Ai al wujudu. Saya wujud. Ustaz 6. 12. Baris 17 daripada bawah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Walaisal muradu biqaunihi. Ni nak cerita apa pula dah? Ni cerita Amr Iktibari ni. Ni pening pula dah. Dan tak cerita apa ni ajaran dah. Jadi ni rentetan daripada sambungan kita baru ni. Jadi dikatakan wujud-wujud itu dikatakan amrun i'tibariyun. Disebut amrun i'tibari, perkara itu tidak sabit pada luar fikiran, cuma yang ada di dalam iktibar fikiran saja. Bila sebut kata ada tu, bukan hakikat dia tu ada pada luar fikiran kita dah. Nampak dengan depan mata tu dah ajaran dah. Tapi kita faham dengan akal fikiran. Itu panggil amrun i'tibari. Nampak ajaran dah? InsyaAllah nampak. Baik. Nampak lagi Ustaz Nuzul? Ustaz Nuzul tak ada pun ya. Saya tanya Ustaz Nuzul lah. Sebab ajaran dah semua faham dah dengan kat ini. Nampak ni? InsyaAllah. Dalam fikiran ada, luar tak ada. Betul. Luar tak ada. Maksud diri perkara wujud tu tidak ada dalam fikiran. Ialah macam naik kalau, dan turun. Tapi kalau mengikut pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sebelum tu, dia kata wujud tu kena ada di zat wujud. Kena pada zat benda. Benda tu. Ini. Ustaz Azwan, ya. Kita kata pen ni. Kita kata wujud pen. Bila ada pen, itu kena pada diri pen lah. Kena pada zat dia. Kena pada zat. Pada tubuh pen. Kena pada tubuh pen ni sendiri. Okey. Itu di sisi Imam Abu Hasan Ali Asy'ari. Ada pun kalau yang perkataan yang masyhur, yang iktimad, wujud tu bukan benda ada, hanya kita kira faham dengan akal saja. Wujud tu tidak ada pada di luar fikiran kita, tak ada. Habis. Ni dia nak cerita ni. Walaisal muradu biqauni, dan tidak adalah dikehendakinya dengan keadaan wujud tu ainal maujud, dan tidak dikenakilah dengan keadaannya keadaan ai. Ada tafsir tak? Tafsir domir pada hu. Dia nak tafsirkan domir pada kata hu bikaunihi tu. Hi tu, nampak ajaran hi tu. Ai tu dia nak tafsir pada kata domir, nak rujuk domir mana? Ail wujudi. Tidak dikenaki dengan keadaan wujud tu ainal maujud.
Bukan kepada diri benda, bukan kepada zat benda. Ha. Tidak adalah murad itu khabar. Kaunahu ainiyan haqiqatan. Khabar pada kata laisa. Ustaz Nuzul. Kena jaga nombor balik tu. Khabar pada kata laisa. Adapun ainal maujud itu dipanggil khabar pada kata kaunu. Nampak ayat Ustaz? Ni nahwu ni payah. Tidak adalah murad dengan keadaan wujud tu ainal maujud tu. Tidak ada apa? Kaunahu keadaannya, keadaan wujud itu ainan hakikatan, ialah diri yang sebenar. Ini diri pada hakikat. Hakikatan tu i'rab pada ala sabil hakikah. Mansub ala sabil dipanggil mansub ala zarfiyah. Minta maaf. Dipanggil mansub binazil khafid ala sabil soalan kata kita kata ala sabil hakikati, di atas jalan hakikat. Jadi nak cerita apa di sini? Nak cerita kata tidak dikehendaki wujud itu ainal maujud. Tidak dikehendaki itu keadaannya itu ainan. Apa ainan? Diri. Zatan. Ainan zatan. Kena pada zat. Pada hakikat. Bukan murad begitu. Bukan dikehendaki dengan makna gitu ajarana. Bukan kata bila sebut wujud tu kena pada diri benda tu. Bukan begitu. Itu maksud dia nak cerita. Macam mana yang dia katakan, ni taswir. Macam mana yang dikatakan ainal maujud, diri benda tu, bihaisu. Ini nak taswir pada kata ainal maujud. Wa zalika ainul maujudi. Atau kata ini. Wa zalika kaunu ainul maujudi. Ini nanti nak ini. Wa zalika kaunul wujudi ainul maujud. Ainul maujud tu bihaisu. Macam mana dia katakan dalam diri wujud? Bihaisu. Ini mustawwar. Jadi mubtada, jadi khabar bagi mubtada yang mahzuf. Dibuat rupa kan? Bihaisu tasihhu ru'yatuhu. Dengan sekira-kira sah oleh melihatnya. Melihat akan wujud. Seperti apa? Kasawadi wal bayadi. Seperti hitam dan putih. Ini nak misal pada kata ainul maujud. Yang dikatakan diri ada tu, yang dikatakan ajarana, kita kata benda tu ada tu, seperti hitam dan putih. Hitam dan putih nampak tak ajarana? Nampak lah hitam. Nampak. Okay, nampak tu melalui apa? Tu sifat dia. Nampak melalui apa? Dengan panca indera. Mata, dengan mata. Memang kita kata depan kita nampak mata tu. Kita nampak hitam putih tu melalui apa? Kita nampak melalui cahaya. Itu bukan kitab Durus Samin. Dia kata panca indera yang 5 ni, kalau nampak dengan mata tu, kita boleh nampak dengan sebab ada cahaya. Kalau tak ada cahaya, tak nampak. Pancul cahaya. Itu sebab kitab Durus Samin. Syekh Daud. Durus Samin. Saya ni kalau sebut kitab, saya ni kalau sebut kitab Syekh Daud ni takut orang marah kat saya lah. Ajarana. Risau juga. Kita banyak nukilan. Kita ambil nukilan Syekh Daud, banyak cerita-cerita dia orang takut, orang tak berhati. Memang betul lah kitab tu ada. Saya mengajar kitab tu dekat Majlis Hariah tu ada. Habis. Tapi memang betul pun. Kalau ikut sains hari tu Ustaz Sukiman dia bagi tahu satu-satu benda tu kalau nak masuk nak bagi nampak mata tu memang pakai cahaya. Tak ada cahaya. Ada dah. Tengok. Ikut sains. Ikut sains memang betul. Sebab tu dalam tu kata tauhid ni macam sains dah. Tauhid ni sains dah. Kalau tu saya kata tauhid ni lebih tinggi dari sains lagi. Betul lah tu. Betul lah. Agak betul Ustaz Azul kata, nampak. Tanya orang akademik lah, senang. Dia dah jawab dah, betul dah. Baik, habis.
Seperti putih dan hitam. Kita maklum, kita boleh nampak tu melalui cahaya. Macam ni kita nampak skrin kita ada merah, nampak tak? Merah ada apa tu? Sebab ada cahaya, cuba kalau tak ada cahaya tak nampak kita. Zulumat. Zulumah gelap, tak tahu warna apa. Nampak gelap, tak tahu apa warna pun tak tahu. Tadi Ainal Maujudi tu khabar pada Laisa. Yang khabar kepada Kaunu tu tu Macam mana? Kan Ainal Kaunahu ni. Kaunahu ainan hakikatan, itu kaunahu tu khabar pada kata Laisa. Jumlah dia, jumlah kaunahu tu khabar, jumlah kaunahu ainan hakikatan khabar pada kata Laisa. Okey. Adapun ainal maujud itu khabar pada kata bikauni. Bikauni. Okey. Nampak? Okey. Sebab itu rujuk domir itu isim kana. Okey. Baik, habis. Balil muradi. Ni dah ni. Bal dia panggil bal idrak intiqali. Idrak intiqali ni gini. Dia nak apa panggil? Bagi masuk. Idrak, dia nak cerita balik, dia nak meninggikan balik. Soalan kata kita tahu dah. Dia panggil idrak pada kata al-muradu bi kaunihi al-wujud tu. Itu dikenaki dengan mana apa? Dia nak naik, dia nak naikkan balik. Bal ni dia panggil bahkan. Memang terjemah bahkan. Tapi dia panggil bahasa Arab panggil idrak intiqali, nak memindahkan perkataan tu kepada nak menaikkan. Nak bagi memahami kan. Soalan kata gini, kita tahu kata wujud tu bukanlah kena pada diri maujud. Dengan sekira kita boleh nampak seperti hitam dan putih. Habis tu macam mana? Habis tu apa dia? Soalan tadi kita. Bahkan dia nak naik idrak. Nak memindahkan intikal, nak memindahkan, nak bagi kita faham lagi. Habis tu maksud dia apa? Murad dia apa? Ni tengok. Balil muradu. Bahkan ni nak dia panggil idrak intiqali. Dikehendaki akan sesungguhnya anal wujudah. Dikehendaki dengan wujud tu la yulahazu. Apa dia? Apa maksud la yulahazu? Ai la yunzaru. Dapat dia tafsir lah. Tidak ditilitkan, tidak dilihatkan fil khariji ziyadatan. Tidak ditilitkan pada di luar akal tu lebih. Akal lebih. Apa maksud akal lebih? Ni nak tafsir pada ziyadatan ni. Dia panggil lebih tu mulahazatan zaidatan. Akan sebagai kita gambarkan perkara yang lain. Tengok ni. Dia gini. Kalau terjemah boleh-boleh tak faham. Dia kata, bahkan dikehendaki bahawasanya wujud itu la yulahazu. Apa yang la yulahazu? La yunzaru. Tidak dipandang pada di luar fikiran. Maksudnya ajaran kita tak boleh nak tengok di luar fikiran kita. Kita tak pandang pada luar fikiran kita. Memang tak boleh nampak. Tak dapat kita melihat di luar fikiran kita ziyadatan akan perkara yang lain. Ini mula'azatan zaidatan. Akan sebagai gambaran yang lain. Kita nak gambarkan wujud tu tak boleh dah ajaran. Nak gambarkan benda lain wujud tu tak boleh dah. Di luar fikiran tu tak nampak dah. La yunzaru, tak boleh tengok. Maksud dia gitu ajaran habis itu. La yulazu ala mulahazati zati. Di atas kita menggambarkan akan zat. Dia tak sama ajaran. Ni tengok pen. Pen, diri pen ni panggil zat. Kita kata ada zat. Ada zat tu, ada tu kita tak dapat nak gambarkan di luar fikiran kita. Ada pun zat kita nampak. Itu kita boleh gambarkan. Pen macam mana? Pen, diri pen. Pen tu, diri pen tu panjang. Contoh. Lagi pula sifat dia tu boleh. Apa dia? Boleh menulis. Boleh menulis.
Itu kita boleh gambarkan. Dia depend sebab dia panggil zat, ni panggil zat. Ada pun sifat wujud, tak boleh kita nak gambarkan di luar fikiran kita. Tak boleh gambar. Dengan gambaran yang lain, tak boleh. Mulahazatan zaidatan, tak boleh. Itu maksud dia. Faham ke jalan lah? Kalau faham, Yalah, saya bila turun. Ustaz tanya gitu fahamlah. Bila Ustaz pusing sikit, dah tak boleh jawab. Okay, tak apa. Faham tu tak dulu, saya tak mau pusing dah. Kita kat tu, faham tak dulu. Ini bukan nak pusing. Okey, kita cerita balik. Maksudnya apa? Wujud-wujud ni tak dapat kita nak gambarkan di luar fikiran kita. Maksud tak dapat gambar, tak dapat dilihat. La yunzuru, dapat dia tulis. La yunzuru. Tak boleh nak lihat. Fil khariji. Tak boleh nak lihat tu pada luar fikiran. Bila sebut khariji, ini khariji anil akli. Luar fikiran. Tulis itu. Nanti ingat keluar apa ni, Ustaz? Yang keluar lebih. Tak faham, jangan terjemah itu. Bila sebut yang di luar, ini di luar fikiran. Bahasa Arab gitu, Baik. Dia kata di atas kita tak boleh ditengok tu di atas gambaran bagi zat. Dia tak sama kita melihat bagi zat. Diri zat kita nampak ni. Zat ni kita nampak. Zat pen ni. Apa tu pun, ada pun kita kata nak tengok diri wujud, itu tak dapat nak gambarkan dengan perkara lain. Hal ini tepat dengan akal ni sebenarnya. Tengok ni jawapan dia. Habis tu, bal yula'azu. Ni tengok. Ustaz Nuzul. Bahkan, dia panggil idrak intikal lagi, nak bagi faham lagi, nak naik lagi. Nak intikal maksudnya, nak memindahkan kepada fahaman yang lebih tinggi lagi. Tu dia. Nak memahamkan dengan lebih kefahaman yang tinggi lagi. Apa maksudnya? Bahkan. Dia kalau dalam bahasa Melayu kita ajar warna, bahkan tu kita nak terjemah guna ajar warna. Ni saya tanya. Nak tanya ni kalau bahkan nak terjemah guna. Kita macam nak mengiyakan sesuatu yang dah ada kan, bahkan kata. Macam mana? Payah kan? Tapi kalau bahasa Arab, bila sebut bahkan ni, dia nak memindahkan kepada sesuatu perkara yang lebih kita faham. Ni bahasa Arab lah, saya tak tahu lah bahasa lain sama ke tak. Dia panggil bal ni, dia panggil idrak intikali. Terjemah kita bahasa lain bahkan, tapi bahkan tu maksudnya nak dia tulis bal, biar ada bal tu, memang terjemah bahasa lain bahkan. Semua orang tahu tu ajar mana. Tapi kita nak apa tujuan bal ni? Sebab apa? Dia panggil idrak intikali. Maksudnya, bal ni dia panggil idrak, nama dia idrak intikal. Nak memindahkan kepada satu perkara yang lebih faham lagi. Nak memindahkan daripada satu perkara yang kita boleh faham lagi. Tengok. Bal, tengok. Yula'azu. Bahkan, yula'azul wujudu. Digambarkan, ditilikkan akan wujud itu fi zihni faqat. Fi zihni faqat. Di dalam fikiran sahaja faqat. Nampak tak? Habis nak cerita apa? Kita gambarkan sifat wujud ni ajar mana? Kita boleh gambarkan sifat wujud ni hanya di dalam fikiran sahaja. Habis itu. Ini yang sudah bahas dalam kitab Misbah Munir apa semua ni. Ini dah cerita dia ajar mana? Ustaz nak tanya. Ya. Apa ni zihni dengan akli tu sama lebih kurang Ustaz? Fi akli, fi zihni. Dia fi zihni dalam akal fikiran sama je. Okey. Fi zihni dan fi akli. Zihin ni panggil ni apa fikir ni? Lintasan akal lah kita panggil. Okey. Zihin. Okey. Dia tak dekat. Dia senang kita dekat fi zihnil akli sebenarnya. Maksudnya benda yang kita berfikir. Benda yang kita fikir. Bukan makna akal, benda yang kita fikir dalam akal. Tu. Fi zihni and fi zihnil akli. Tulis tu. Ini pada kita memikirkan dalam akal. Maksudnya sifat wujud ni dengan akal dia. Okey. Faqat sahaja. Fa tu fa zaidah. Saya tak mau bahas tu. Qatun tu isi apa tu? Isi amar.
Oh, yin tak ada lah. Tak apa, tak usah main nahu. Ini, kalau main nahu pening lagi. Dah keluar tu? Oh, keluar dah. Habis. Apa maksud al-faqat? Ai. Dunal khariji. Ketiadaan di luar fikiran. Nampak tak? Bila sebut kita kata faham dalam fikiran, maksudnya benda tu duna ai tidak ada di luar fikiran. Tulis situ dunal khariji ni tidak ada di luar fikiran. Maksudnya apa yang tidak ada di luar fikiran? Wujud itu tidak ada di luar fikiran kita. Hanya kita faham dalam fikiran kita sahaja. Nampak ke jalan? Habis. Ziyadatan ala mulahazatiz zati. Dunal khariji tu yang lain ziyadatan. Ziyadatan tu buat ma'aful ajli boleh. Ustaz. Ziyadatan kerana yang lebih, yang lain di atas menggambarkan bagi zat. Apa ziyadatan dia maf'ul? Maf'ul aja sebab kita buat maf'ul ajli. Oh, okey. Kerana ziyadatan kerana yang lain di atas menggambarkan bagi zat. Ziyadatan tu jangan terjemah yang lebih Yang lebih ni maksudnya yang lain. Asal ziyadah ni lebih. Tapi ziyadah bila sebut lebih tu benda yang lain lah. Benda yang sukun sakat, benda yang bercerai, dia tak sama. Tak sama ibarat itu di atas menggambarkan bagi zat. Tak sama. Ataupun bahal pun boleh agak. I'rab tu saya tak mahu sebut sangat, akan banyak sangat i'rab kan. Habis. Macam mana bandingannya? Wazalika, ini wanaziru zalika, ni bandingan. Dia nak bagi contoh bandingan. Macam mana bandingan dia? Wanaziru zalika, tambah sikit ajar mana? Wazalika ai wanaziru zalika, nun za ya ra. Wanaziru zalika. Tulis itu dah baik. Dan bermula bandingan demikian itu. Demikian itu apa? Wa naziru zalika ay zalika. Tu dekat tu. Zalika mulahazah. Zalika mulahazatil wujud fi zihni. Ambil masdar pada yulahazu. Ustaz Nuzul. Lahaza yulahazu mulahazatan. Jangan ambil zalika yulahazu, tak kena tu. Sebab zalika isim syarat, dia berhajat pada musyaru ilaih mesti naik isim juga. Bukan fi'il. Tu tak takdir lah, tak apalah. Bagi dengar dulu. Wa naziru zalika. Dan bermula bandingan demikian itu, demikian tu apa? Zalika ai. Zalika mulahazatil wujud fi zihni. Kita gambarkan wujud itu dalam fikiran tu. Macam mana? Contoh. Ka'imkanil hadisi. Ka'inun sa'a. Seperti imkanil hadisi. Iaitu boleh jadi perkara yang hadis. Apa maksud imkan? Imkan ni dia kata boleh jadi. Bila sebut boleh jadi macam mana? Contoh macam ni Ustaz. Ustaz nak pergi tak petang ni lepas Zuhur pergi rawatan elektrik? Tengok boleh jadi kot. Lepas tu Ustaz pun tanya. Mungkin. Mungkin lah. Imkan mungkin boleh. Bukan maybe Bukan maybe mungkin tu. Imkan ni benda yang boleh jadi. Benda imkan. Kemudian kita Boleh jadi, boleh tak jadi dah Ustaz. Cerita imkan. Harus. Mungkinlah MUMKIN tu. Jaiz Ustaz, Jawaiz. Bukan MUG Bukan maybe. Tak mau. Tak mau lagi MAG mungkin lah.
Bukan kebarangkalian Payah juga bahasa Arab ni. Kalau cakap mungkin jadi makhluk lah. Kaimkani. Seperti boleh jadi al-hadis. Perkara yang baru. Baik. Tengok Seperti boleh jadi perkara yang baru. Hadis ni perkara yang baru. Makhluk lah hadis ni. Boleh jadi ada makhluk. Senang. Tengok. Fa'innahu. Maka sesungguhnya imkanul hadis tu. Imkanul hadis tu panggil apa? Amrun i'tibariyun. Dia panggil amrun i'tibariyun. Pekerjaan yang dikira-kira. Pekerjaan mana? Sifat pada kata amrun. Yulahazu fi zihni. Yang menggambarlah ia pekerjaan tu di dalam zihin. Kita kata tu Ustaz Nuzul, makhluk ni boleh jadi ada. Kita faham dekat akal kita ke kita faham kita nampak betul tu Ustaz Nuzul? Akal. Akal lah. Kita faham akal ingat dalam zihin. Boleh jadi boleh berlaku lepas zuhur ni saya nak pergi rawatan elektrik. Contoh Ustaz Nuzul lepas tu Ustaz Nuzul pun dengar. Boleh jadi Ustaz nak pergi. Ustaz, saya nak tengok boleh jadi boleh tak? Nak tengok boleh jadi bukan benda ada. Bukan benda ada. Yang faham dengan akal je. Contohlah. Kok orang tanya nampak Ustaz? Nak bagi nampak tu. Jadi bila kata boleh jadi adanya makhluk ini, dipanggil benda yang kita faham dengan akal. Habis, tengok. Ziyadatan ala mula'azatil hadisi. Yang berlainan tadi tu akan yang lain. Ataupun kita kata ziyadatan jadi maf'ul mutlak bagi yulahazu. Kalau kata gini. Yulahazu fi zini ay yang menggambar pada zin tu akan sebagai mulahazatan zaidatan. Dia tadi itu. Akan sebagai gambaran yang lain. Atas sebagai gambaran yang lain ala mulahazatil hadisi. Di atas gambaran bagi diri makhluk. Ni tengok ni. Tengok ni contoh. Tengok ni. Ni pen. Ni gambaran makhluk ni. Diri makhluk kita nampak tak? Betul? Tapi kita kata boleh jadi pen. Bila sebut kata boleh, kita kata imkan bagi pen ni. Boleh kita dapat imkan tu? Boleh, faham dengan akal je. Dia tak sama dengan gambaran diri zat. Nampak ni Ustaz? Okay. Saya kena ngajar macam Babu Faisal ngajar ni. Babu Faisal petani Dia kan orang Bangkok. Dia ngajar macam ni Mullah haudatul. Tu kawan saya, kawan sebaya. Kawan dia ajar. Dia terus tahu dia. Dia jadi baba buka pondok petani. Siapa ada ikut ajar Rana ikut Facebook dia? Baba Faisal. Jarang-jarang saya pernah tengok. Jarang-jarang. Dia ngajar sedap ngajar satu tu. Mullah haudatul. Tu rujuk dari mana? Lepas tu dia tulis lagi ada papan hitam. Betul. Bini saya macam itu. Saya tengok dia. Dia ngajar kita Anwar Bahiyah, kita Isra Mi'raj. Kita Arab. Saya waktu ayah saya meninggal tu, saya duduk pondok tani tu. Dia ada dengan saya masa tu. Saya beritahu dia kata nak pergi balik KL ni, orang tu meninggal. Dia macam dia kata sahabat kat saya lah. Lepas tu Babu Faisal ada. Kawan kami, saya kawan ada. Tapi dia nikah anak Tok Guru besar. Dia pondok dala tu dia jaga tu. Masya Allah. Saya kata ustaz ni kata anak Tok Guru. Saya dekat tak boleh nikah anak Tok Guru. Saya duduk KL lah. Duduk kat bandar. Dia kata lepas tu ustaz kena duduk kat pondok besar ni. Ganti Tok Guru. Dah ada. Saya bukan macam tu. Saya tak terpilih juga. Habis. Dia kena ajar cara ni pun nampak.
Habis Jadi nak cerita apa je nak cerita kata dia tak sama kita gambarkan dengan diri zat dengan kita gambarkan dengan faham kata dengan ada. Ada tu lain. Ada zat dengan zat tu benda berlainan. Imkan kita kata boleh jadi makhluk ada dengan diri makhluk itu berlainan. Kalau imkan dengan diri zat itu berlainan. Kalau imkan kita faham dengan akal je. Ni contoh kat sini lah. Contoh kat sini. Kita bahas dengan contoh kat sini. Habis tu, Kak ini faham Kak ini? Faham, tapi saya dah memikir dah. Selama ni kita belajar, dah berapa banyak pendapat dah. Itu jangan kita fikir aku. Allah, jangan fikir aku. Allah, dah. Ni kan. Ya, saya pening tu kan. Dia pernah pendapat yang mikir. Kan saya nak bagi tahu. Kitab bab sifat wujud ni 5 line. Nanti tunggu habis nanti dia last kali dia buat nanti Nanti Ustaz buat hulasah, buat list. Dia cakap ni, berapa pandangan yang ada selama ni. Kita belajar kitab ni semua ni takkan jumpa ni. Ini kitab besar. Macam tu lah. Nampak dia nipis. Tapi pembahasannya dalam. Tak apa. Ambil yang utama je. Yang paling utama Amrul Okey dah. Nak cerita muktamad senang ni. Okey, Kak ini. cerita. Muktamad Amrul Itibari. Ambil cerita. Ustaz nak cakap sekarang ni pendapat yang rajih dia Amrul Itibari. Kan? Tapi Hasan Asy'ari tu cakap wujud tu atas zat tu sendiri kan? Tapi maknanya, ada satu pendapat lagi kata Sifahal. Itu yang sebenarnya saya dah tak ingat lah apa pendapat lain tu, saya dah tak ingat dah sebab banyak pendapat tu yang saya pening dah benda aku nak fikir. Ini dia nak abang cerita apa? Ini nak abang cerita kata ni nak cerita Amrul Itibari saja Yang ni saya faham lah yang Amrul Itibari ni. Yang Hasan Asy'ari tu pun saya faham. Tapi sebelum tu ada banyak pendapat lain yang saya kata saya pening tu sebab terlalu banyak. Sifahal tu ada lagi. Tapi tak apalah, ni fardu kifayah. Kalau tahu tu alhamdulillah. Dah lupa dah pun yang banyak yang sebelum ni. Ingat yang the last 2 je. Tak apa. Tapi mukalaf, Ustaz, mukalaf wajib mengetahui bahawa Allah itu wujud je, kan? Cukup je. Tapi kalau nak kata kalau nak dapat pahala lebih, dibahaskan. Dapat pahala lebih lah. Pahala lebih, okey, wujud tu ainul mawjud. Al-wujud tu ghairul mawjud. Tu bahas tu lah. Habis itu tengok ni. Lagi, tak habis lagi ni. Sikit lagi. Fahuwa. Ni tafrek. Tafrek pada mana ni? Tafrek pada kata balil muradi. Nanti sekejap Ya, terus saja. Tulis. Nah, ni. Tafrek di atas laisal murad. Tafrek situ, Ustaz Nuzul. Tafrek di atas laisal muradu. Soalan kata gini. Iza alimta. Dia tafrek kan kena ada dia takdir dia. Iza alimta ma zukira. Apabila mengetahuilah oleh engkau akan perkara yang tersebut. Apa dia? Kita dah tahu kata wujud tu bukanlah daripada ain azat, bukan daripada diri zat. Bahkan wujud itu sesuatu yang kita faham di dalam akal. Dalam akal fikiran, bukan di luar akal fikiran kita. Bila kita dah tahu begitu, fahuwa. Tu fatafrek. Dia panggil tafrek mafhum mukhalafah. Maka bermula ia. Sebab tu yang Yin bagi tahu baru ni. Ustaz Nuzul. Yin pun jadi pening orang ni. Dia kata gini sampai mesej kita. Dia pun jadi pening tak? Yelah banyak sangat pendapat. Banyak sangat pendapat. Biasalah tu. Dia pun jadi pening. Elok faham terus dia tak faham. Dia kata Amrul Itibari dia faham dah. Tiba-tiba kata kenapa Ustaz dia kata takwil lagi ni? Cakap dah. Ni kitab besar ni kata dia bahas lah. Mazhab Asy'ari takwil begini pula gini. Mula-mula kita belajar dulu Ustaz Nuzul. Imam Abu Hasan Asy'ari kata ainul wujud. Wujud tu ainul mawjud, tak apalah. Yalah. Masalahnya yang Imam Ibnu Iji
Dia takwil pula pendapat Imam Asy'ari. Imam Asy'ari tu, dia Syari. takwilkan kata sifat dia takwil kata benda tu kena kepada ghairul mawjud. Ghairul mawjud ni maksudnya kena kepada sifat apa? Amru itibari. Hak tu yang jadi masalah tu, dia dah pecah kat situ juga. Dia takwil kat situ pula dah. Lepas tu mufakatlah dengan Imam Asy'ari. Mazhab dia lah. Ini perkataan Imam Asy'ari pula. Ini dia nak sebelum ni, lepas tu dia bahas lagi perkataan Imam Asy'ari, kata ainul mawjud, al-wujud ainul mawjud. Lepas tu dia bahas lah ainul mawjud tu ialah zat apa sekian lah, bla 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 lah. Lepas tu dia bahas pula amru itibari pula, bla 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 lah sampai sekarang. Tu dia cerita dia. Tak, sekarang ni yang cakap Amrul Itibari pendapat siapa ni? Yang kata Amrul Itibari ni pendapat siapa sebenarnya ni? Sebenarnya Jama'atul Fakhr Razi, tak silap. Okey. Imam Fakhr Razi. Jamaah ini, bila sebut jamaah ni jemaah lah. Jemaah ahli sunnah, maknanya yang muktamad lah. Dia pun pening. Dia tengok kitab lain macam mana ni Ustaz ni. Banyak cerita. Dia kata, nanti dulu habiskan kitab dia dulu. Bukan kitab, habiskan dia punya perbahasan dulu. Nak cerita pun payah. Benda banyak. Ini boleh buat esei ajaran boleh buat esei, buat wujud saja. Jadi dia pening nak buat esei. Ha? Dia pening nak buat esei. Apa? Bagi pening lagi. Ini jangan buat nota Kat ini kalau buat nota lagi, kalau hantar kat jemaah ni jangan. Habis lalu dah. Saya silap orang marah, saya tak mau mengajar dengan saya dah. Dah lah tulisan dia kecil. Saya dah tulis penuh satu muka, saya pun tak tahu nak baca macam mana pun tak tahu dah. Nah, tengok. Fa maka bermula ia al-wujud tu. Sifatul lahu ta'ala haqiqatan. Dia cerita ni. Maka bermula ia wujud tu. Ni dah habis dia buat conclusion dah. Ialah sifat bagi Allah Ta'ala pada hakikat. Itulah pada hakikat. Ni tak apalah. Ni kita panggil fardu ain dah ni. La majazan. Kok tu pula dah. Bahas kok ada hakikat tu mahu mana? Majaz pula lagi. Bukan majaz. Bukan kata pinjaman. La majazan. Bil isti'arah. Masuk bawah pula dah. Dia kata bukanlah pada majaz dengan isti'arah. Isti'arah ni pinjaman, kata pinjaman. Majaz ni dipanggil Kiasan. Apa? Kiasan. Kiasan dengan pinjaman. Apa nanti kita belajar hari Jumaat ni. Tu majaz. Kat ini. Hari Jumaat ni. Kita nampak. Sebab apa tu? Sebab apa boleh kata wujud itu sifat Allah Ta'ala? Li'anna sifata yakfi mughayaratul mafhumi. Kerana sesungguhnya sifat itu Ada fiha. Tak ada fiha ke? Ada. Yakfi fiha. Tak sebut fiha tadi Tak sebut fiha. Saya minta maaf. Li'anna sifata. Kerana sesungguhnya sifat itu yakfi. Memadalah padanya pada sifat itu. Fiha tu fiha sifat. Memadalah padanya pada sifat itu mughayaratul mafhumi, oleh menyalahi akan pengertian. Faham lagi tak? Satu takat tu. Saya tak urai. Faham tak lagi? Dia kata sifat itu memadailah padanya pada sifat itu oleh berlainannya pengertian. Faham tak Ustaz Nuzul? Faham tak Ustaz Nuzul? Apa yang beza dengan pemahaman? Saya tanya dulu, faham ke tak faham? Kalau tak faham saya nak urai. Kalau Jirana faham? Tak faham. Tak faham. Tak faham? Okey. Betul saya cakap? Okey. Dia kata sifat memadalah pada sifat itu berlainan akan pengertian. Ni, tengok. Dia sebut sifat wujud. Pengertian yang kita faham lain.
Pengertiannya kita faham dengan akal. Bukan kata pengertian tu kita faham dapat wujud tu betul-betul, tak bukan itu. Berlainan dengan pemahaman kita. Sifat wujud tu berlainan dengan pemahaman. Pengertian tu adalah pemahaman lah. Nampak Ustaz Azul? Okey. Bukan kata sifat wujud tu pada sifat wujud itu memadalah pada sifat itu berlainan dengan pengertian. Bila sebut sifat tu, dia tak sama dengan pengertian kita faham dengan akal kita. Bila sebut sifat wujud, maksudnya dia tak sama, berlainan tu tak sama lah. Tak sama dengan apa yang kita faham dengan perkara yang kita faham. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kita faham kata sifat wujud tu kita faham dengan akal je. Dia tidak ada di luar fikiran. Itu dia cerita Jarwana. Tu dia. Tambahlah. Wa illam takun zaidatan fil khariji. Sekalipun ghayah. Macam mana dia katakan sifat itu memadalah pada sifat itu yang berlainan akan pengertian. Wa illam, sekalipun tidak adalah ia sifat itu yang lain, yang lebih di luar akal. Sekalipun adalah sifat itu yang lebih di luar akal. Apa lebih? Jadi yang lain itu zaidatan. Itu maknanya zaidatan. Habis itu maksudnya gini, walaupun kita kata sifat itu dia lebih di luar fikiran. Apa lebih? Dia tidak ada di luar fikiran, tu maksud dia. Yang lebih tu maksudnya dia tidak ada di luar fikiran. Nak kita kata sifat tu bukanlah ada di luar fikiran tu, tak. Tu dia. Habis itu, kaifa wa qad addu as-suluba. Kaifa, tulis itu Ustaz Nuzul. Kaifa la yu'addu al-wujudu. Kaifa la yu'addu. Ada tak? Waqad kaifa la yu'adda. Tak kena. Kaifa la yu'adda al-wujudu. Macam manakah tidak dibilangkan wujud itu sifat? Tulis sikit lagi. Kaifa la yu'adda kan yu'addu tu. Yu'addu tu Ustaz Nuzul. Ada yu'addu. Kaifa la yu'addu al-wujuda. Tulis tu. Kaifa la yu'addu al-wujuda sifatan. Lepas tu masuk waqad addu. Bagaimanakah? Bagaimana apa? Dia ada tak lengkap ayat dia. Kaifa la yu'addu al-wujuda sifatan. Bagaimanakah tidak dibilangkan wujud itu sifat? Seolah kata gitu. Macam mana kita kata tak dibilangkan benda itu sifat? Waqad. Apa maksud waqad? Dan padahal sesungguhnya addu, membilanglah oleh al-mutakallimun, membilanglah oleh ahli mutakallimin as-suluba, akan segala sifat salbiah. Membilang apa? Maf'ul kedua. Sifatin, akan sebagai akan sifat-sifat. Tengok. Macam mana yang dia katakan segala sifat salbiah tu? Salbi tu. Kal kidami wal baqa'i. Ini nak habis dah. Tak habis lagi tu. Dia nak beri contoh kata seperti yang dikatakan sifat salbi tu seperti kidam dan baqa'. Dia nak cerita apa ni Ajar Rana? Nak cerita kata
benda yang kita faham dengan akal ni semacamlah seperti dengan sifat salbiah. Contoh kita kata ini ajaran mana? Kita kata bakok kekal. Apa yang kita faham dengan makna kekal? Faham dengan akal apa? Tidak. Tidak ada pengakhiran. Itu kita faham dengan akal. Dia nak beri contoh ni semacam dengan tadi juga, dengan sifat wujud. Tu dia. Cerita dah habis. Ustaz, tadi Ustaz kata ahli mutakallimin tu siapa? Ahli mutakallimin. Waqad adu tu, dia macam ni. Sesungguhnya telah membilanglah oleh mereka itu. Adu tu kembali pada ahli mutakallimin. Tulis situ. Memang dia tak tulis. Waqad adu tu kan jamak. Waqad adu, telah membilanglah oleh mereka itu. Siapa mereka? Kalau contoh dalam bab tauhid, iaitu ahli mutakallimin. Dapat lagi ajar mana? Okey. Nak tanya tak apa. Ye dah tak ada dah ni Ye tak ada ikut ni, boleh tanya saya terus. Habis. Bidalilin annal ulama at-tauhid aqamu alaihi al-wujuda ad-dalila. Tak habis lagi bab wujud. Memang tak habis pun. Kita tahu dah panjang lagi. Bidalilin, dengan dalil. Tu Ustaz Nuzul. Dia panggil khabar bagi mubtada yang mazhuf. Sikit lagi nak berhenti kat depan tu je. Bidalilin. Ini wazalika kaunul wujudi sifatan lahu ta'ala hakikatan. Wazalika, tulis itu. Wazalika kaunul wujudi sifatan lahu ta'ala hakikatan. Khabar. Ma'lumun bidalilin. Dan demikian itu keadaan wujud itu sifat bagi Allah Ta'ala pada hakikat tu. Ma'lumun. Dimaklumkan, diketahuikan akan dia bidalilin. Dengan dalil. Dalil mana? Badal perkataan dalilin. Dia ni Ustaz Nuzul boleh baca dua. Bidalilian ataupun bidalilin an. Baris tanwin boleh, baris satu boleh. Kalau bidalilian kita baca cara idofat. Ustaz Nuzul. Kalau kita baca bidalilin, itu an tu jadi badal pada kata dalil. Tadi dia. Bidalilian. Tu baca idofat. Sandaran. Kalau bidalilin, itu panggil, kita baca cara badal. Dalil itu mubdal minhu dia. Ajarana. An tu dia panggil badal. Apa dia dalil? Nak ganti dalil tu an. Annal ulama'a. Dengan dalil bahawasanya ulama tauhid itu aqamu. Mandirilah oleh mereka itu ulama tauhid alaihi alal ai al-wujudi. Di atas wujud tu. Mandirilah oleh mereka itu di atas wujud tu mendiri apa? Ad-dalilah akan dalil. Itu maf'ul pada kata aqamu, Ustaz Nuzul. Ad-dalilah tu maf'ul pada kata aqamu. Adapun annal ulama tauhid itu isim anna, ulama tauhid, aqamu tu jadi khabar pada kata anna. Dia Arab payah sikit aja Rona Jadi nahu dia kalau dalam kitab macam ni tauhid ni kitab fiqh nahu dia payah sikit. Payah nak kira. Nak tatbik, nak praktikal tu payah sikit. Tapi boleh praktikal. Bukan payah sikit, payah banyak. Yelah. Saya dulu macam ni, macam ajar mana juga. Pening Tok Guru cakap, ni khabar pada ni. Ana ni. Apa dia Tok Guru cakap? Aku tak faham. Saya dululah macam mana. Tak faham langsung. Saya pun macam tu juga. Bukan faham tak banyak, faham sikit, faham banyak. Kita tengok. Tadi Ustaz cakap apa tu? Aqamu tu khabar untuk mana? Anna? Dia gini. Annal ulama at-tauhid. Ulama at-tauhid isim bagi anna. Jumlah aqamu alaihi tu, jumlah aqamu tu jadi khabar pada kata anna. Ada pun kita kata, ada ad-dalilah tu. Ad-dalilah tu jadi maf'ulun bih pada kata aqamu. Okey. Faham kat ini? Nanti lah lagi.
Takut tak apa. Habis. Wa asbatu sihhatihi bihudusil alam. Nanti tersambung minggu depan pula. Wa asbatu sihhatahu bihudusil alam. Allah Subhanahu wa taala alam. Tengok kita apa? Kita apa ni? Kita sorang sikit. Ustaz, macam benda-benda ni kan saya nak, kalau nak ulang kaji pun susah. Kenapa tu? Susah. Saya kata kalau saya nak ulang kaji sendiri pun susah. Kenapa? Sebab bila Ustaz syarah tu kan, Ustaz tambah-tambah yang apa benda-benda between apa benda-benda yang antara tu susah lah. Tapi kalau dengan pertolongan Yen tu boleh lah, insya-Allah. Alhamdulillah. Tak apa, lepas tu yang Yen jadi paling mutalaah. Boleh tanya Yen ke Ustaz Nuzul, boleh. Ustaz Nuzul kan? Ustaz Nuzul. Cik Ustaz Nuzul cerita. Sibuk. Tak boleh. Tanya Boleh, saya boleh. sesat habis semua. Tanya saya sesat habis semua. Tak boleh. Nanti lu bagi Power Rangers lu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Syekhul Musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi'ulumi fid dar amin ya rabbal alamin. Satu kitab lagi Ustaz Zul. Sabar sikit lagi. Omar nak ajak pergi makan dah tu. Sabar. Ustaz nak habis sikit ke? Tak habis lah. Tak nak habis dah Ustaz nak. Marah Ustaz ni lambat sangat. Aku nak makan pun duk tunggu lagi habis kitab lagi. Tak ada gurau Ustaz. Saya gurau lah. Saya nak balas dengan orang pun saya gurau Ustaz Zul. Okey. Mana Jarwana tolong baca? Lama tak dengar Jarwana baca. Tolong baca. Faslun fil tasriful al-fi'li. Fi tasrifi. Betul lah, Raja. Al-fi'lu. Fi tasrifil af'ali. Tak boleh baca lah Ustaz. So, Ustaz. Okey. Kak ini tolong baca Kak ini. Dah ada baris dah tu. Takkan saya boleh baca Kak ini. Baik, saya belasah je. Faslun fi tasrifil af'ali sahihati. Sahihati betul Ustaz Zul. Betul. Betul. Kalau buku ni tak sahihati lah. Betul, baca lagi sikit lagi, baca lagi. Betul. Yatasraful madi wal mustaqbalu wal amru wan nahyu minal ma'rufi wal majhuli. Dah habis. Baca lagi. Tak sampai station lagi. Tak suruh berhenti bagi berhenti pula dah. Kau tu baca sikit. Nantilah dia tak sampai station. Baca ada baris ni. Ala arba'ata asyara wajhan. Salasatun lil ghaibi wa salasatun lil ghaibati wa salasatun lil mukhatabi wa salasatun lil mukhatabati wa wajhani lil mutakallimi rajulan kana aw imra'atan wa ira annahu la ya'til wajhani lil mutakallimi fil ma'rufi minal amri wan nahyi. Okey, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Faslun. Hadza faslun. Bermula ini ialah satu fasal fi bayani tasrifil af'alis sahihati. Pada menyatakan tasrif bagi fi'il-fi'il yang sahih. Ni Ustaz. Ni kata fi'il sahih ni macam tadi lah kita kaji nahwu tadi. Ingat lagi? Dia tak ada ilat, tak ada alif waw ya. Macam kata dia nahwu dengan sorot ni dia ibu bapa saling melengkapi. Tengok. Ya tasarrufu. Maknanya pada tasrif. Baik nak tanya Ustaz Nuzul. Tasrif dengan sini makna apa? Dobit situ. Tasrif. Tasrif ni ai tahwilu kalimatin
Tahwilu kalimatin ila kalimatin ukhra. Tahwilu kalimatin ila kalimatin ukhra. Tulis itu aja Rana. Tahwilu kalimatin ila kalimatin ukhra. Jangan dengar aja, tulis sekali. Tahwilu, memindahkan akan kalimah, memindahkan akan satu kalimah. Memindah ni menukarlah. Menukarkan akan satu kalimah ila kalimatin ukhra, kepada kalimah yang lain. Itu dipanggil tasrif. Esok orang tanya, ada Rana, esok tiba-tiba Ustaz Abdullah Nur tanya, tasrif. Lepas tu dia tanya Rana, apa tasrif? Tasrif lah Ustaz. Bukan gitu Tasrif ni kita nak menukarkan kalimah kepada kalimah yang lain. Nampak tu? Tahwilu kalimatin ila kalimatin ukhra. Itu tasrif. Esok orang tanya, tasrif tu apa Lepas tu kita pun mudah, Ustaz Zul senang kan. Tasrif tu sorof. Ya, saya nak tanya tasrif tu apa Alah, takkan tak tahu tasrif pun. Apa fa'alu tu? Bukan nak tu. Dia nak tanya tasrif, pengertian tasrif. Tahwilu kalimatin ila kalimatin ukhra. Kita menukarkan satu kalimat kepada kalimah yang lain. Sebab tu kata fa'alu. Dapat menukar tak? Tukar tak Ustaz Zul? Tukarlah. Mula-mula fa'ala tu dia huwa. Nampak tak? Huwa humah, nampak tak? Dia tukar fa'ala, lepas tu kepada fa'ala musanna pula. Nampak tak? Habis itu. Nampak lagi jangan So tanya tasrif tu apa, boleh jawab. Tapi Ustaz, yang sefer tu pun dia betul Kalau orang panggil sefer tasrif tu salah ke betul? Apa macam mana? Ada orang panggil tasrif tu macam sefer, kata betul tak? Sifir. Itu istilah Melayu kita, dia kata sipir, dia nak kata tasrif tu sipir, fa'ala, boleh juga. Tapi makna sebenar dia yang hakikat sebenar tasrif tu pindahkan satu kalimat pada kalimah yang lain. Tengok. Tengok kita kata sipir macam contoh. Fa'alu. Fa'ala nak pindah kepada fa'ala jadi musanna. Asal mufrad pindah pada musanna. Asal musanna pindah pada jamak. Pindah-pindah tu dipanggil tasrif. Itulah diri tasrif. Mana tasrif dia kaedah lah kan. Kaedah memindahkan dari kata perkataan asal satu kalimah kepada kalimah yang lain. Yalah kaedah proses memindahkan kan Ustaz. Bukan menggunakan formula, menggunakan mizan dengan apa tu? Tahulah. Mana urai tu. Proses apa semua. Banyak kala tu. Saya rasa dia makna dia simple je, makna dia ni untuk memindahkan dari satu kalimah ke satu kalimah je. Kalau kaedah tu dah kaedah lain betul. Kaedah tu lain. Itu min ziyadah pada Hajar Rana. Mesti Allah lah tak tahu ambil mana, saya tak tahu. Saya terfikir gitu je, saya tak kerti apa pun. Okey Hajar, tengok. Ya tasarruful madi, menerima tasrif lah oleh fi'il madi. Bila sebut terima tasrif ni maksudnya dia boleh terima apa? Terima pindah kalimah lah. Menerima tasrif lah oleh fi'il madi wal mustaqbalu. Wal mustaqbali ke wal mustaqbalu tu? Wal mustaqbalu. Mustaqbalu kena saya punya kitab tak kena Dan terima tasrif lah oleh fi'il madi dia kata wal mustaqbalu, bukan mustaqbali wal mustaqbalu. Dan fi'il mustaqbal. Dia panggil fi'il madi asal mustaqbal ni apa Ustaz Nuzul? Mudhari' lah, tapi dia tafana fil ibarah. Mudhari' mustaqbal. Correct. Tengok Imam Abu Hanifah dia tukar ayat sikit, takut orang panik. Apa mustaqbal? Fi'il mudhari' Fi'il mudhari' kan mana mustaqbal? Untuk future kan Ustaz kan? Untuk masa depan. Masa depan.
Fi'il mudhari'. Ni saya ingat lan je. Tapi cumanya dia nak tukar ayat tu, maklumlah Imam Hanifah, kepala mazhab, mestilah dia tak nak letak ayat-ayat biasa-biasa, mesti nak letak ayat bombastik. Mari tengok. Wal mustaqbalu wal amru dan fi'il amar, wan nahyu dan fi'il nahi. Hala kaunihima, kena. Hala kauni, hal kauniha, hal keadaannya, keadaan arba'ah tu. Hal keadaan yang keempat-empat tadi apa? Madi, mustaqbal, amar, nahi tu. Sadiran, keluarlah ia minal ma'rufi wal majhuli. Wal majhuli. Keluar tu daripada fi'il ma'ruf dan fi'il majhul. Apa fi'il ma'ruf? Fi'il bina maklum. Dan fi'il bina majhul. Tu maksud dia. Terima tasir tadi tu. Takluk pada mana, Ustaz Zul? Terima tasir. Takluk pada yang tasarrufu. Ya tasarrufu. Terima tasir tadi tu ala arba'ata asyara, di atas 14 wajahan. Wajahan tu tulis siratan. Di atas 14 sirah. 14 bentukan lafaz. Bila sebut sirah, 14 bentukan lafaz. Mana dia? Kitab tu lagu mana, Ustaz Nuzul? Salah satu lil ghaibi. Dia gini, Betul, Ustaz Nuzul. Kan? Kitab mana? 14 yang untuk domir tu. Salah satu ke salah satin? Salah satu lil ghaibi. Boleh dua, Ustaz Nuzul. Kalau baca salah satu, dia i'rab jadi khabar bagi mubtada yang mahzuf. Soal kata wahia dan bermula ia. Ia arba'ata asyara tu. Ialah 3 bagi ghaibah. Boleh juga. Ataupun kita kata salah satin, boleh juga i'rab jadi badal pada kata arba'ata asyara. Boleh kedua-dua, Jarwana. Saya pun betul, Jarwana pun betul. Tu dia. Salah satu mana? Salah satu betul lah. Salah satu lah. Salah satu mana? 3 tu lil ghaibati. Lil ghaibi ke lil ghaibati? Salah tu. Lil ghaibi, betul belakang tu lil ghaibati. Oh, saya tak ada Quran ni. Betul lah Ustaz, untuk domir yang 6 ghaib lelaki kan, 6 ghaib perempuan kan. Tak, saya ni baru ada 3, 6, 9. Saya ada 9 je. Ustaz salah. Jatuh. Nah, kitab saya ni lama sikit, tak apa. Dia gini. Tak betul ke saya nak ada je. Salah satu lil ghaibi. Salah satu lil ghaibi. Betul-betul Ustaz Zul? Kemudian wa salah satu lil ghaibati, betul? Betul. Okey. Kena dah tu. Kemudian berapa? 3, 6. 6 dah tu Wa salah satu lil mukhatabi. Itu semua ataf pada kata salah satu lil ghaibi tadi. Dan 3 bagi mukhatab. Yang ni bagi mufrad mukhatab. Lam tu Ustaz Nuzul dipanggil sifat pada kata salasah. Salah satu mana? Kainatun adalah ia bagi mukhatab. Sebab apa Ustaz Nuzul jadi sifat? Sebab apa jadi sifat Ustaz Nuzul? Apa ni, jar majrur ba'dal nakirati sifatun. Aiyah. Cepat sekali. Lebih jawab tu dah apa? Lama-lama sekali kena tanya. Wa salasatun lil mukhatabati. Dan yang 3 bagi mufrad mukhatabah. Apa dah? 3 dan 9? 12. 12. Lagi 2. Wa wajahani. Ni wajahani. Dan dua wajah lil mutakallimi,
bagi mutakallim wahdah. Tambah tulis tu. Bagi dua mutakallim apa dua mutakallim? Tulis itu. Yang ni mutakallimin wahdahu wa mutakallimin ma'a ghairihi. Saya ulang balik ajar mana? Wa wajhani lil mutakallimi. Apa maksud mutakallimi? Bagi mutakallim. Jadi mutakallimin wahdahu wa mutakallimin ma'a ghairihi. Bila sebut mutakallim wahdahu, contoh ana. Kalau mutakallimin ghairu wahdahu, iaitu nahnu, ramai. Nampak lagi kat ini? Ustaz tadi lil mutakallimi wahdahu ma'al ghairi. Satu lagi. Lil mutakallimi wahdahu. Satu lagi. Wa mutakallimin ma'a ghairihi. Tulis itu. Cikgu Fitri tulis. Jangan dengar saja. Rajulan kana. Rajulan tu Ustaz Nuzul dia panggil takmim. Takmim pada kata wa wajhani lil mutakallimi. Nak mengumumkan apa yang dikatakan dua wajah bagi mutakallim tu. Rajulan kana. Adalah lelaki, adalah ia mutakallim itu biasa gini, sawaun kana rajulan aw imra'atan. Asal gitu asal Azan. Asal gitu. Dia asal ayat dia begini. Sawaun kana rajulan aw imra'atan. Sama adalah ia mutakallim itu lelaki ataupun perempuan, tak kira. Masuk juga ana tu. Bila sebut ana. Bila sebut ana saya ni ajarana, ana tu melengkapi masuk lelaki dengan perempuan. Kalau perempuan nak guna ana pun boleh, lelaki nak guna ana pun boleh. Dia tak tertentu kata perempuan anak. Tak boleh. Tak ada cakap itu, tak ada Bila lelaki ana. Tak. Dia tak ada beza. Umum. Tapi ghaira istisna pada kata arba'ata asyara. Sanuzul. Melainkan annahu, istisna melainkan, terjemah ghaira tu melainkan. Istisna pada kata arba'ata asyara. Diterima tasrifkan. Terima tasrif tu di atas 14 tadi tu, 14 sirah tadi tu, melainkan ada dia. Ada kecuali dia, ada pengecualian dia. Melainkan annahu, bahawasanya al-hala wa sya'na. Ya'til wajhani lil mutakallimi. Datanglah oleh dua wajah, dua sirah bagi mutakallim. Wajah ni sirah bentukan lafaz. Datanglah oleh dua sirah bagi mutakallim tadi tu fil ma'rufi, pada fi'il ma'ruf. Apa pada fi'il ma'ruf? Ustaz Nuzul? Maklum. Fi'il bina maklum. Melainkan anau, bahawasanya la ya'ti, tidak datanglah oleh dua sirah ni bagi mutakallim tadi tu pada fi'il mudhari', pada fi'il ma'ruf, pada fi'il bina maklum. Tak datang tu minal amri wan nahyi, bagi fi'il amar dan nahi. Apa maksud dia? Maksud dia gini Ustaz Nuzul. Fi'il amar dan fi'il nahi, Ustaz Nuzul, dia tak ada ana. Contoh gini. Anakum. Cakap itu. Dia gini, Ustaz Nuzul, dia cakap kum anta. Kum kan? Kalau kata fi'il amar dia tak ada sebut ana, tak ada. Sebab fi'il amar ni menunjuk suruh. Bila suruh tu mesti pada mukhatab.
bukan nisbah pada diri. Betul juga amar, nahi. Ana la ahi. Tak cakap itu ana. La apa? Kita kata la tadrib. Jangan kamu pukul. Jangan kamu pukul. Nampak tak? Dia tak guna ana. Nampak lagi ajaran ana. Nak cerita kata bagi dua sirah mutakalim tadi, mutakalim wahdahu dengan ana nahnu tu lah. Itu tidak digunakan pada fi'il amar dan fi'il nahi. Sebab fi'il amar fi'il nahi hanya untuk tujuan mukhatab sahaja. Kan ini. Untuk orang kedua je kan. Habis itu. Ini kata wasmul fa'ili yatasarrafu ala asyarata awjuhi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban barakan fihi wa amalan maqbulan wa sa'adata darain amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah alamin. Ustaz Nazrul, malam ni Cikgu Fikri, malam ni